Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Kristina Batrisha binti Asman akan membentangkan tugasan 2 bagi GAPD 1072 iaitu subjek asas pembelajaran digital. Baiklah, untuk bahagian yang pertama adalah model SAMR. Untuk yang pertama iaitu substitution. Jadi sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya, seperti cara tradisional iaitu menghantar portfolio kepada guru secara hard copy lah. Tapi untuk secara model pula, saya menghantar tugasan secara soft copy iaitu di dalam Google Sites. Untuk yang seterusnya adalah augmentation. Jadi sebagai contoh, di dalam Google Site, saya berdasarkan pengalaman saya, untuk membuat Google Site saya dapat menambah image, grafik, link YouTube yang berkaitan untuk tugasan ini. Jadi untuk yang seterusnya adalah modification. Sebagai contoh, pengalaman saya membuat Google Site dan boleh hanya menghantar link sahaja untuk orang lain melihat hasil kerja saya. Jadi untuk redefinition, contoh saya dan kumpulan saya membuat sesi temu bual dengan guru prasekolah secara maya, iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Untuk bahagian yang ketiga ialah rangka kerja kecekapan digital 2.0 iaitu The Digital Competence Framework 2.0. Bahagian yang pertama adalah literasi maklumat. Sebagai contoh, saya mencari, menyemak dan menapis segala maklumat berkaitan seni bahasa untuk dimasukkan di dalam tugasan. Seterusnya, saya akan menilai maklumat sama ada wajar atau tidak untuk dimasukkan ke dalam Google Site saya. Jadi akhir sekali saya akan mengurus maklumat yang saya dapat dengan baik, tersusun, menarik dan mudah dicari. Jadi untuk yang seterusnya adalah komunikasi dan kolaborasi, iaitu saya berinteraksi, berkongsi dan bekerjasama melalui teknologi digital. Jadi saya menggunakan Google Meet untuk berkomunikasi dengan pihak luar, iaitu guru prasekolah semasa saya dan ahli kumpulan saya melakukan sesi temu bual. Jadi untuk yang seterusnya adalah saya menghasilkan Google Sites yang mengandungi kandungan topik pembelajaran, iaitu topik seni bahasa. Jadi yang akhir sekali ialah saya dan ahli kumpulan berkolaboratif dengan guru prasekolah. Seterusnya adalah penciptaan kandungan digital. Contoh, saya membahagikan setiap topik di dalam Google Sites seperti untuk bahagian pertama adalah nyanyian, seterusnya adalah cerita, temu bual dan pembentangan. Jadi untuk seterusnya saya akan memecahkan setiap topik tersebut kepada subtopik yang ada. Sebagai contoh, untuk bahagian cerita, saya membuat subtopik yang boleh dikaitkan, dan begitu juga dengan bahagian nyanyian. Jadi untuk yang seterusnya adalah keselamatan. Contoh, saya hanya melayari laman web yang sahih sahaja supaya peranti mudah alih saya tidak terkena virus. Dan seterusnya, saya tidak menyebarkan data peribadi dan privasi termasuk diri saya sendiri, ahli kumpulan dan guru prasekolah tersebut. Untuk yang terakhir iaitu penyelesaian masalah. Jadi sebagai contoh, saya dan ahli kumpulan saya tahu untuk menguruskan masalah teknikal semasa sesi menemu bual dengan menggunakan Google Meet seperti peranti mudah alih yang kami gunakan dan capaian internet dan tempat yang bersesuaian supaya capaian internet kami berhasil. Jadi untuk yang seterusnya adalah saya juga tahu untuk membuat slide Canva dan Google Site yang menarik dan berkesan. Bahagian yang seterusnya ialah piawaian pelajar ISTE, iaitu International Society for Technology in Education. Untuk yang pertama adalah pelajar diberdayakan. Sebagai contoh, saya menggunakan teknologi untuk tingkatkan hasil pembelajaran, seperti menggunakan slide Canva sebagai tempat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi untuk Google Site iaitu tempat untuk penghasilan pembelajaran tersebut. Jadi untuk yang akhir sekali adalah YouTube sebagai bahan sokongan dalam pembelajaran.
Jadi untuk yang seterusnya adalah kewarganegaraan digital. Contoh, saya tidak mendedahkan maklumat peribadi guru prasekolah secara umum, dan saya juga bertingkah laku yang baik dan berinteraksi sosial yang positif di antara saya dan ahli kumpulan dan di antara saya dan guru prasekolah. Seterusnya adalah pembina pengetahuan. Jadi sebagai contoh, saya mencari dan rujuk nota dari pelbagai sumber di dalam internet yang sahih. Jadi seterusnya saya akan menetapkan topik dan subtopik yang boleh dikaitkan untuk tugasan ini, iaitu topik seni bahasa. Dan akhir sekali saya memasukkan isi-isi yang ditetapkan di dalam Google Sites seperti bahagian pengenalan, nyanyian, cerita, temu bual dan pembentangan. Jadi untuk yang seterusnya adalah pereka bentuk inovatif. Sebagai contoh, aplikasi Canva saya jadikannya sebagai bahan pembelajaran yang mengandungi kandungan seni bahasa. Seterusnya adalah YouTube sebagai platform meletakkan bahan tugasan berbentuk video seperti sesi temu bual dan pembentangan. Jadi untuk yang akhir sekali adalah Google Sites sebagai tempat untuk segala maklumat dikumpul dan hasilnya saya reka bentuk dan boleh diakses oleh orang lain. Seterusnya adalah pemikir komputasional. Contoh, saya mengumpul dan menganalisis maklumat berkaitan topik dan subtopik seni bahasa. Seterusnya adalah memasukkan hasil maklumat yang dianalisis di dalam Google Sites. Jadi seterusnya adalah saya membahagikan topik dan subtopik yang ada yang boleh dikaitkan ke dalam Google Sites. Jadi akhir sekali saya menghasilkan slide Canva yang menarik dan mudah dilihat. Jadi untuk yang seterusnya adalah komunikatif kreatif. Contoh, saya membentangkan hasil pengalaman semasa melakukan tugasan ini termasuk SAMR, kompetensi pembelajaran bermakna, 3E, 3R dan sebagainya dalam yang berbentuk video secara kreatif. Dan seterusnya saya juga bijak untuk berkomunikasi secara kreatif dengan guru prasekolah semasa sesi temu bual diadakan. Dan akhir sekali adalah kolaborator global. Sebagai contoh, saya bekerjasama dengan pihak lain iaitu guru prasekolah dengan menggunakan platform Google Meet untuk berkomunikasi dengan guru prasekolah. Jadi semasa berkolaboratif dengan guru prasekolah ini, kami berbincang mengenai isu-isu tempatan yang dapat dikaitkan dengan topik tugasan. Seterusnya adalah model pembelajaran murid SLM. Jadi untuk bahagian pertama iaitu belajar cara belajar. Jadi sebagai contoh, saya memerlukan aspek kawalan pemikiran yang kukuh seperti untuk merancang, memantau dan menilai segala maklumat yang ingin saya kaitkan dalam tugasan ini. Seterusnya adalah saya tahu kelebihan yang saya ada dan mengaplikasikannya dalam penggunaan alatan digital seperti membuat slide Canva yang menarik. Jadi seterusnya adalah saya mengamalkan hak autonomi iaitu meneroka idea sendiri untuk membuat slide Canva, Google Sites dan pembentangan. Seterusnya adalah perhubungan. Jadi sebagai contoh, saya berbincang dengan ahli-ahli kumpulan saya mengenai soalan-soalan yang perlu untuk ditanya kepada guru prasekolah supaya setiap ahli kumpulan kami mendapat manfaat yang sama. Jadi untuk seterusnya adalah tugasan ini berbentuk individu dan kumpulan. Jadi dalam masa yang sama ianya akan meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Akhir sekali adalah aspirasi. Contoh, saya beramal untuk tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum masa yang ditetapkan. Jadi ini merupakan timeline saya semasa untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi yang pertama adalah pada 17 hari bulan 6 tahun 2023 saya membaca kehendak tugasan tersebut. Jadi seterusnya pada 17 hari bulan 6 sehingga 18 hari bulan 6 saya menganalisis maklumat-maklumat yang boleh dikaitkan untuk tugasan. Seterusnya pada 19 hari bulan 6 saya membuat Google Site dan meletakkan beberapa kandungan seperti muka depan, nyanyian, cerita, temu bual dan pembentangan. Seterusnya adalah pada 20 hari bulan 6 saya membuat slide Canva untuk kandungan pembelajaran, cerita dan nyanyian. Dan seterusnya saya juga mencari maklumat yang boleh dikaitkan untuk pengalaman tugasan seperti SAMR, TPAC, SLM, 3E, 3R dan sebagainya
pada 21 hari bulan 6 sehingga 25 hari bulan 6. Seterusnya, saya membuat rakaman untuk pembentangan pengalaman iaitu pada 26 hari bulan 6, dan seterusnya pada 27 hari bulan 6 saya dan ahli kumpulan saya melakukan aktiviti temu bual bersama guru prasekolah, dan seterusnya kami memasukkan dan menyusun semua maklumat yang berkaitan untuk tugasan dalam Google Site. Dan akhir sekali pada 30 hari bulan 6 kami menghantar tugasan pada masa yang ditetapkan. Seterusnya adalah konsep pembelajaran bermakna, kompetensi global 6C. Jadi untuk yang pertama adalah pemikiran kritis. Jadi sebagai contoh, saya mencari dan menilai maklumat yang boleh dikaitkan dalam tugasan ini. Jadi saya juga menambah ilmu pengetahuan dalam penggunaan alatan digital dan mengaplikasikannya dalam dunia sebenar, seperti saya mempraktikkan penggunaan Google Sites dan Canva untuk tugasan yang lain. Jadi saya juga menggunakan laman web yang sahih sahaja untuk mencari sumber pengetahuan. Jadi untuk bahagian kolaboratif pula, contoh saya bekerjasama di dalam kumpulan untuk pelaksanaan aktiviti temu bual. Sebagai contoh iaitu setiap ahli kumpulan akan menanyakan satu soalan kepada guru prasekolah tersebut semasa aktiviti menemu bual. Seterusnya kami juga bijak dalam mengatur masa dan tempat untuk melakukan sesi menemu bual bersama guru prasekolah melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya adalah komunikasi. Contoh, kami menggunakan alatan digital seperti telefon, bimbit dan komputer ibu untuk melakukan aktiviti menemu bual. Seterusnya, kami juga menggunakan aplikasi Google Meet untuk berkomunikasi dengan guru prasekolah, dan akhir sekali kami berkomunikasi dengan baik dan sopan di antara ahli kumpulan dan guru prasekolah. Untuk yang keempat iaitu sahsiah. Sebagai contoh, saya sentiasa bersifat gigih, tabah dan daya tahan dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini. Seterusnya adalah kewarganegaraan. Sebagai contoh, saya dan ahli kumpulan serta guru prasekolah bersama-sama berbincang mengenai isu-isu global pada masa kini yang berkaitan dengan tugasan ini. Jadi akhir sekali adalah kreativiti. Sebagai contoh, saya dan ahli kumpulan saya menanyakan soalan-soalan yang dibincangkan dalam kumpulan kepada guru prasekolah. Seterusnya kami juga soalan-soalan tersebut adalah berkait dengan tugasan yang kami lakukan. Seterusnya adalah kerangka 3E iaitu engage yang bermaksud pelibatan, enhance bermaksud peneguhan dan extend bermaksud perluasan. Jadi untuk bahagian engage untuk bahagian fokus iaitu alat dan sumber digital boleh memberikan tumpuan ke atas tugasan. Sebagai contoh, saya menghasilkan pembelajaran di dalam Google Site supaya ianya dapat disusun dengan baik dan sistematik. Untuk seterusnya adalah bahagian motivasi iaitu alat dan sumber digital adalah mendorong untuk memulakan proses pembelajaran. Sebagai contoh, saya tahu untuk menggunakan alatan digital dengan baik iaitu seperti Google Sites, Google Meet, YouTube dan Google Chrome untuk melayari laman web yang sahih. Jadi untuk seterusnya bahagian aktif iaitu peralihan tingkah laku dari pasif ke aktif. Dan sebagai contoh, semasa aktiviti temu bual diadakan dan pembentangan berbentuk video, ianya membantu saya untuk menjadi semakin aktif. Seterusnya adalah bahagian enhance. Sebagai contoh, saya membahagikan kandungan yang mampu untuk dilihat oleh saya dan orang lain. Dan saya juga menspesifikkan kandungan yang ada di dalam Google Site untuk mudah memahami konsep atau idea dalam waktu yang singkat. Seterusnya, saya juga dapat berhubung dengan mudah dengan guru prasekolah dalam jarak jauh secara maya. Akhir sekali ialah bahagian extend iaitu pada bahagian alat dan sumber digital mencipta peluang untuk belajar di luar waktu persekolahan. Sebagai contoh, saya boleh melakukan tugasan ini di luar waktu kelas dan di mana-mana sahaja. Seterusnya adalah alat dan untuk bahagian jambatan, alat dan sumber digital mewujudkan penghubung jaringan antara pembelajaran sekolah dengan pengalaman kehidupan seharian. Sebagai contoh, saya mengaitkan pengalaman untuk membuat tugasan ini untuk diaplikasikan di dalam kehidupan saya.
Seterusnya adalah untuk bahagian kemahiran seharian, iaitu alat dan sumber digital membantu untuk membina kemahiran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan, iaitu kemahiran pada waktu kini, iaitu kemahiran menggunakan alatan digital, iaitu seperti penggunaan Google Sites, Google Meet, Canva, YouTube dan sebagainya, dan saya dapat menerapkannya dalam dunia sebenar. Akhir sekali adalah bahagian kerangka 3R, iaitu yang pertama rigor, iaitu penegasan, kedua perkaitan, iaitu relevance, dan ketiga relationship, iaitu perhubungan. Baiklah, untuk yang pertama adalah bahagian rigor. Jadi sebagai contoh, saya menggunakan Canva untuk membuat hasil pembelajaran dan pembentangan yang menarik. Seterusnya, saya juga menggunakan alatan digital Google Site yang mempunyai topik dan subtopik yang melibatkan pembelajaran secara kritis. Seterusnya adalah relevance. Sebagai contoh, aplikasi Google Site, Canva, YouTube dan Google Meet merupakan sumber digital yang bersesuaian dengan cara pembelajaran pada masa kini. Seterusnya adalah relationship. Sebagai contoh, saya merujuk dengan guru dan rakan semasa dalam proses untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi itu sahaja pembentangan saya mengenai pengalaman saya semasa melakukan tugasan ini. Sekian, terima kasih.